Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa htam lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah, kita diizinkan Allah untuk dapat hadir berjemaah maghrib. Sementara menunggu isyak, kita pula diisi dengan pengisian tazkirah. Mudah-mudahan segala niat kita, ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bagindalah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para satizah muslimin muslimat, para jemaah Surah Al-Uqwah UK Bistari. Pertemuan terakhir kita, kalau ikut catatan rekod saya, 25 Disember tahun lepas, kita membicarakan kuliah yang menyebut tentang ziarahlah kubur, ya. Masih lagi membincangkan tajuk yang sama. Pada muka surat 74. Pada muka surat 75. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasannan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Hadis riwayat Malik dengan sanad sahih. Maksud dari dijadikan sebagai berhala yang disembah adalah dijadikan sebagai tempat yang mana melakukan unsur-unsur syirik, diyakini akan mendatangkan, menghilangkan mudarat selepas kematiannya dan sebagainya. Inilah pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi orang selain baginda yang tentunya kedudukan mereka tidak sama dengannya. Nabi sendiri pun bersabda, pesan pada kita, dan Nabi berdoa, Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ya, rasionallah kita bila hadir ke bumi Madinah. Nabi SAW pesan pada kita, bila sampai ke bumi Madinah, ziarahlah aku. Barang siapa yang hadir menziarahku setelah kematianku, kewafatanku, maka dia seolah-olah menziarahku ketika aku hidup, dan wajib baginya syafaatku di akhirat nanti. Maka kita hadir kerana pertamanya cinta kita pada Nabi SAW. Di samping itu kita memohon, mengharapkan, kita sangat mengharapkan syafaat Nabi SAW di saat ketika manusia tidak ada syafaat lagi, tidak ada bantuan lagi di padang mahsyar. Yang kita boleh harapkan ialah syafaat Nabi. Dan ketika itulah kita melihat ada keterbatasannya. Ya, janganlah kita melampaui. Ya, ada setengah orang mungkin tak berlaku dalam kalangan orang Malaysia kita. Bila ziarah kubur, bila ziarah makam Nabi, dia meratap-ratap, mohon-mohon hajat. Jadi seolah-olah macam benda itu satu benda yang luar biasa. Kita sekadar tanda tangan berdoa, Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan golongan Nabi,
bersama dengan para solihin. Kita doa untuk duduk dengan Nabi, kita doa untuk berjumpa dengan Nabi, itu tak ada masalah. Ya, tapi kalau kita minta yang lebih-lebih, meratap-ratap, sebagaimana sebagian orang dia siap ambil kain, dia lap-lap tiang-tiang situ. Ini amalan yang berlebih-lebihan, gulu, berlebih-lebihan. Ya, kita nak ikut sunnah Nabi, ikut sunnahnya betul. Bukan kita sehingga mana benda tu memang kita tahu tabaruk pada Nabi SAW itu diharuskan. Namun kalau kita tabaruk pada benda yang bukan milik ataupun asalnya pada Nabi, itu ada satu benda yang bersalahan, semua nak dikaitkan. Ada juga yang kadang-kadang dia ambilkan serbannya, dia geserkan dekat tiang tempat Nabi, ada makam Nabi itu, kemudian dibawa, kemudian dijual pula. Ada sebahagian orang, tapi bukan di sinilah, di luar negara sana. Jadi benda ni akan menimbulkan satu benda yang unsur agama melebih-lebihan. Yang kedua, orang akan ambil kesempatan melalui ruang yang dianggap benda ni tak apa. Kita cintakan Nabi, cinta Nabi, tapi jangan kita terlalu berlebihan melanggar syarat yang diajar oleh Nabi SAW. Ya. Oleh itu, ketika Rasulullah SAW sedang bergelut dengan sakaratul maut, saat baginda hendak berpisah dengan dunia, baginda bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat, la'anallahu al-yahud wan nasarat takhazu kubura anbiya'ihim masajid. La ilaha illallah, sungguh bagi setiap kematian itu ada sakaratul maut. Setelah itu baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok amalan kaum Yahudi dan Nasrani ini, ya, yang mana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka ni sebagai masjid, tempat ibadah. Dia bukan masjid, kuil dia lah, hukum tu, tempat ibadah. Jadi Nabi tak nak umatnya buat begitu. Ada persoalan, habis itu macam mana pula Masjid Nabawi? Kerana di dalamnya ada raudah, ada taman syurga dan ada makam Nabi SAW. Kalau kita tengok sejarah, ya, ketika mana awal-awal zaman para sahabat dulu, zaman Nabi dulu, keluasan masjid itu, kubur Nabi di luar masjid. Ya, dan tempat kubur makam Nabi itu ialah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, di luar. Jadi sehinggalah ada beberapa kali perubahan, pembesaran kerana banyaknya umat Islam yang datang beribadat kat dalam Masjid Nabawi, maka terpaksa mereka melebarkan sayap. Mulanya tak ada, semuanya ke kanan saja, tambah-tambah ataupun ke belakang. Tapi bila adanya terlalu ramainya umat Islam, maka barulah dibuka sayap yang kiri tu. Ada sejarah tuan-tuan. Saya pun tak apa nak baca sangat sejarah tu. Saya waktu pergi umrah baru ni, dia ada muzium masjid. Tuan-tuan pergi ziarah sana, tak silap saya 30 rial kot sekali masuk. Ya, ada cerita daripada awal Masjid Nabi sampailah hari ni pembesaran berlaku. Dan apa sebab mereka terpaksa memasukkan kawasan kubur Nabi tu sampai kat luar tu kita boleh solat lagi, kan? Kenapa? Kerana terlalu ramai orang. Ya, baik. Tapi bukanlah maksudnya kita nak jadikan kubur Nabi itu sebagai tempat masjid. Ya, ini ruang keterbatasan. Adapun sebahagian orang Yahudi dan Nasrani, mereka memang menjadikan tempat ataupun kubur Nabi mereka sebagai masjid. Memang dia jadikan awal. Ini kubur Nabi, maka dia jadikan masjid. Itu memang niat dia asal begitu. Ada berbeza dengan pembesaran Masjid Nabawi yang kita lihat dia berlaku kerana masalah ruang yang ada ketika itu. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya Rasul-Rasul adalah para penyalur hidayah dan penyampai risalah daripada Allah Ta'ala kepada kita. Jadi ziarah kubur yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah mendatangi kubur dengan bertujuan mengingatkan diri kita kepada akhirat, di samping mendoakan ahli kubur tersebut agar dicuci rahmat sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ziarah kubur Nabi tak larang pun. Ya. Kenapa Nabi nak suruh kita ziarah kubur Nabi? Selain daripada kita ni nak mendapatkan syafaat Nabi, ia juga dapat menghilangkan rasa rindu Nabi kepada umatnya.
Nabi rindu pada umatnya. Jadi kita datang jumpa Nabi tak putus-putus, berebut-rebut orang nak ziarah Nabi 24 jam. Kita tengok ada je orang beratur kan. Rugilah siapa yang datang ke Madinah tapi tak ziarah. Ya, maka benda begini jangan kita lepaskan peluang, ya, kerana ia dapat mengingatkan kita kepada Nabi SAW dan juga kepada akhirat. Itu fokusnya. Di antara sopan santun kita ziarah kubur pula adalah tak boleh duduk di atas kubur. Ni selalu kadang-kadang orang ziarah kubur, dia duduk kat kepuk kubur orang tu. Ni tak boleh, ya. Kalau nampak kita boleh tegur, tegurlah, tak boleh duduk ni kepuk ni. Walaupun nampak macam boleh duduk, bukan ada tulisan pun. Kadang-kadang dulu orang bagi alasan ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kat kubur tu. Jangan duduk, ada tulisan tu, ada ayat Quran tu. Bukan kerana ayat Quran semata-mata, tak ada ayat Quran pun tak boleh duduk kat situ, ya. Sebab Nabi larang, la tusallu ila kuburi wala tajlisu alaiha. Jangan sekali-kali kamu sengaja laksanakan solat di kubur, dan jangan pula sekali-kali kamu duduk di atasnya. Nabi tak bagi. Duduk ke, berdiri ke, jalan ke, tak benar. Hadis riwayat Muslim. Namun ada keadaan yang kadang-kadang kita terpaksa berjalan. Contohnya kubur tu sempit, nak masukkan jenazah kat dalam tu, tanah kat sana. Jadi terpaksa kita langgar atau pijak kubur tu. Bukan kerana kita sengaja, ruang tu yang terbatas, maka diharuskan, tak ada masalah. Tapi kalau sengaja, ini berdosa. Dan baginda juga bersabda, la'an ajlisa ala jumarin fatahtariqa siyabi fatanfuza ila jismi khairun liman an ajlisa ala qabr. Lebih baik aku duduk di atas bara api yang menyala-nyala sehingga terbakar seluruh pakaianku sampai hangus seluruh tubuhku daripada aku duduk di atas perkuburan. Hadis riwayat Muslim. Begitu sekali Nabi nak bagi gambaran. Baik aku duduk atas bara api sampai terbakar baju aku, habis hangus tubuhku, daripada aku duduk ke atas tanah kubur. Ini perlu kita ingatkan, ya, menunjukkan bahawa ini larangan Nabi. Ulama kata haram duduk di atas kubur sengaja. Macam mana pula kalau kubur tu dia sediakan kerusi? Kadang-kadang ada orang sediakan kursi nak duduk. Untuk apa? Tu kerusi memang khas tu duduk. Yang dikatakan tak boleh ni ialah kepuk tu, ya. Binaan tu kan tak boleh, ada orang kata tak boleh buat binaan. Nabi larang kita buat binaan di atas kubur. Aku dah faham, binaan yang Nabi larang ini ialah binaan yang membentuk seperti bangunan atau rumah yang bersifat kekal. Tak boleh. Tapi ada pun kepuk yang kita tengok hari ini hanya sekadar simen ataupun batu yang diletakkan di atas tu, itu sebagai tanda. Bila masa saja kita boleh cabut, buang. Ada kan sifat kekal. Orang tak letaklah meratakan dengan simen lekat betul-betul, kan? Maknanya tak boleh dialihkan. Itu ya salah. Tapi kalau sekadar letak satu petak macam tu, menandakan itu kubur, tu tak ada masalah. Sebab kerana kalaulah kita tahu, kalau orang cakap, kita tengok kat Saudi dulu tak ada pun, tanah aja atau batu-batu je, kita kena faham dari sudut demografi pula, keadaan muka bumi apa semua. Sana hujan jarang. Berlaku juga hujan. Sekarang ni pun kita tengok banyak hujan, banjir pun kadang-kadang ada. Tapi dia tak sekerap macam tempat kita. Kita kalau hujan banjir kilat habis. Kalau kita buat pasir, buat batu kat atas tu, habis segala batu pasir semua. Rata kubur tu. Dah tak tahu dah ni kubur siapa, ni kubur siapa. Satu hal, takut tergali balik, satu masalah lagi. Jadi ada keperluan kita letak kepuk kat situ sebagai tanda ini dah ada orang. Jadi kalau ada berlaku banjir ke, air naik ke, dia masih ada tanda lagi kesan tu, ya. Baik, maka itu hukumnya harus. Dia bukanlah dikatakan sebagai membina bangunan, ya. Di antara sopan santun ziarah kubur adalah tidak melaksanakan solat fardu di atas kubur. Tak boleh, ya. Saja nak sembahyang zuhur kat tepi tu, dan ziarah dah tiba-tiba buat solat zuhur tepi tu, bukan tempatnya. Melainkan kalau kita waktu dalam keadaan terdesak. Contoh, kita nak kebumikan jenazah petang dan kita teringat, alamak tak sembahyang asar lagi, maghrib nak masuk dah, maka tak ada masalah nak solat situ. Bukan saja, tapi kerana waktu tu terbatas. Tapi kalau memang sengaja, tak sembahyang ke? Kejap lagi dah pergi ziarah kubur ni, nak sembahyang kat sana. Ini tak boleh, kan? Memang sengaja. Tetapi dibolehkan solat jenazah ke atasnya. Syaratnya selama sebulan dari pengebumiannya, jika dia tak sempat kerjakan solat jenazah ke atasnya.
Boleh solat jenazah kubur kat tepi kubur dengan syarat sebulan je dari hari pengebumian dia. Sebelum ni kita dah bincang dah. Kalau orang tu meninggal bila? Meninggal 1 Januari. Boleh solatkan jenazahnya di tepi kubur ataupun solat jenazah gaib di mana-mana dalam tempoh 1 bulan sebelum masuk 1 Februari. Boleh. Ada kiraan Masihi ke, kiraan hijrah ke, tak ada masalah. Yang penting sebulan kita punya kiraan lah, ya. Dan kalau lebih daripada tu, ini tidak disyaratkan, tidak disyariatkan pada kita. Sebab Nabi SAW pernah solatkan jenazah seorang perempuan yang menyapu masjid Nabi. Dia sapu. Kemudian Nabi perasan dah lama dia tak datang. Mana pergi? Dia dah wafat. Nabi tak tahu pun dia wafat. Nabi pun rasa kecewa dan Nabi minta tunjukkan mana kuburnya. Dibawa ke tepi kuburnya, Nabi solat. Dan kata riwayat genap sebulan dari hari pengebumian dia. Maksud hari pengebumian tadi kita sebut 1 Januari dikebumikan sehingga sebulan. Katakanlah dia meninggal 1 Januari tapi jenazahnya dikebumikan 7 Januari. Dah seminggu dah bawa ke bumi. Maka tarikh sebulan tu dikira daripada 7 Januari. Bukan hari kematian, hari pengebumian. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Di antara adab ziarah kubur yang lain adalah tidak melangkahi kubur atau berjalan di atasnya. Ini adab kita lah. Kalau tak ada keperluan, boleh jalan ke tepi tu, jalanlah. Tapi kalau kita nak hantar jenazah, pikul keranda, terpaksa pijak, terpaksa lalu atas kubur, maka itu diharuskan. Paksalah. Tapi kalau tak ada apa-apa keperluan, jangan langkah kubur, jangan berjalan di atasnya. Itu sebab tu kita penting tanda tu. Kalau tak ada tanda, orang main jalan je. Ya, berbeza kita dengan kubur kat Baqi' sana. Mereka tu memang ada tanah, ada batu dan dia tidak terjejas, bentuk dia macam tu juga ada. Jadi kita lalu pun kita tahu, ni kubur, ni kubur. Tapi kalau tempat kita buat macam tu, dia rata. Ya, tak payah tunggu lama. Seminggu atau 2 minggu lepas ke bumi, tanah tu akan mendap dah. Kan, itu biasa standard kita. Tanah mendap. Jadi terpaksa ataupun memang perlu kita top up tanah lagi, tambah tanah lagi. Sebab apa keadaan muka bumi kita begitu, ya. Demikian juga wajib meratakan kubur yang tinggi dan merobohkan bangunan yang terdapat di atasnya. Dalam Sahih Muslim disebut bahawa Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW telah mengutuskan untuk merobohkan setiap kubur yang tinggi dan meratakannya dengan tanah. Hadis Muslim. Maksudnya kat sini lah roboh bangunan tu, yang buat rumah-rumah semua tu kan. Sebab apa ni tanah wakaf, tak sesuai. Ada kata macam mana pula kalau kita tengok kubur raja-raja kan, tonton sejarah kubur dia dalam rumah tu kan. Ataupun kita tengok masjid negara, ada makam pahlawan, lagilah bersimin kan, kita boleh tengok. Jadi macam mana keadaan tu, ya? Baik, dalam hal ini dia dikatakan mungkin pandangan orang terdahulu pertamanya kerana kalau kita tengok istana raja tu bukanlah tanah wakaf, tu tanah dia. Kita boleh je nak kebumi kat rumah kita. Saya nak komikan jenazah kat kampung lah, kat belakang rumah. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak dibenarkan. Kenapa? Bukan kerana sudut syarak. Kerana itu status tanah tu apa? Tanian, perumahan. Kalau kita katakan itu perumahan. Dan tak sepenuh ataupun tak semestinya tempat kita tu, geran tanah tu akan kekal keluarga kita. Boleh jadi akan dipindah milik. Satu hari nanti orang jual tanah tu bagi ke orang lain. Pemilik baru tak tahu tu kubur, dah tergali semula. Boleh jadi begitu. Sebab tu status tanah tu penting. Jadi kalau wakaf tu, mustahil orang nak gali balik sebab dah wakaf. Jadi sebab itulah jangan buat binaan kekal. Ya. Adapun demikian, sebaik-baiknya tidak perlu buat sebarang binaan yang tinggi. Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk ratakannya dengan tanah. Ratakan tanah tu maknanya kata Nabi tak nak melihat benda ni menjadi kebiasaan. Sampai Nabi kata ratakan tu lah, sampai rata. Ni kubur orang dulu-dulu, ya, bukan kubur yang baharu. Macam kita barulah 5 tahun. 5 tahun tu baru lagi tuan-tuan. Tulang ada lagi. Kalau kita ratakan, takut nanti kita gali nampak lagi tulang-tulang dia. Ada orang tak apa, yang ratakan ni ialah kubur yang lama. Nabi suruh perintahkan. Tetapi dibenarkan meninggikan kubur sejengkal tangan sahaja dari permukaan tanah agar diketahui sebagai kubur
dan ekoran itu tidak dipijak oleh orang lain ataupun digali semula. Inilah petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Boleh 3 sejengkal boleh, lebih kurang lah kan, macam kita buat kepuk tu dibolehkan, sebab tak nak orang gali, tak nak orang pijak, ya. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang sentiasa bersiap sedia menghadapi kematian dan liang kubur yang amat menakutkan dengan memperbanyakkan amal soleh. Di samping itu, semoga Dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW semasa kita hidup dan selepas kita mati. Itu yang perlu kita tegakkan dalam beramalan. Sebab tu kalau kita hidup lagi ni, pesan pada anak-anak, besok kalau abah dah mati, tak payahlah kamu buat kepuk yang mahal. Buat tanda sikit dah lah, kepuk selingan dia. Yang paling penting ialah doa dia. Itu yang penting. Dia ziarah dan doa. Pesan pada anak, ziarah jangan tinggal kata itu. Jadi kalau cakap mulut saja tak boleh. Kita kena buktikan juga waktu kita hidup ni. Bawa dia pergi ziarah kubur atuk nenek dia, mak ayah kita. Jadi supaya dia dapat contohi. Dia akan tengok, oh ayah dulu ziarah kubur atuk nenek, sekarang ayah dah meninggal, bawa pula anak dia, cucu kita, ziarah kubur pula kita. Jadi benda ni akan menjadi kesinambungan. Allahu a'lam. Baik tuan-tuan, ya. Kita masuk kepada persoalan hukum hakam kematian. Baik. Ada persoalan setakat ni? Okay, tak ada, ya. Baik. Ya. Doa. Boleh ke? Okey. Kita duduk jauh. Kadang-kadang kita agak susah lah nak menjenguk kan. Kita balik kampung, kalau ada orang tua kita keraplah balik. Tapi bila orang tua tak ada, mak saudara ke tak ada, semua tak ada, jarang kita balik. Jadi tujuan nak balik tu semata-mata nak tengok kubur saja, bagi kita mungkin satu benda yang takkan kubur saja. Mesti nak tujuan yang kita boleh ada manfaatnya. Maknanya kita yang dapat manfaat kan. Jadi ada kemungkinan orang tu tak ziarah kubur bertahun-tahun lamanya. Adakah boleh sekadar dia doa? Maka jawapannya boleh. Satu sudut, doalah. Dan insya-Allah Allah sampaikan, mana-mana pun kita berdoa, Allah sampaikan pada ahli kubur. Cuma yang ruginya ialah orang yang kubur itu, dia tak dapat manfaat untuk menghilangkan rindu dia pada kita. Dia rindu kita, ya. Macam mana kalau saya bagi gambaran, mak ayah kita kat kampung, duduk jauh. Kita hari call, video call, kita kirim duit kat dia sebagainya. Dan ketika kita call, mesti di hujung-hujung perbualan dia akan cakap, kau bila nak balik? Kan? Bila nak balik? Dah lama tak balik kampung ni. Hari-hari video call, tak sama. Datanglah balik. Begitu juga dalam kubur. Kita hari-hari kirim doa, dan dia juga terfikir, bila nak datang ziarah aku? Doa dapat tapi ziarah. Ahli kubur tahu ke kita datang ziarah dia? Tahu. Sabit pada hadis Nabi. Ya? Barang siapa yang datang ziarah kubur, maka orang kubur mengenalinya. Mengenalinya macam apa? Dengan percakapan dia. Orang kubur dengar percakapannya, dengar. Ya, ketika Nabi SAW berkata dekat satu kubur, kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kau bercakap dengan ahli kubur?" Kata Nabi SAW, "Wahai Umar, sebelum kata-kata aku ni sampai kepada engkau, ahli kubur dah dengar dulu dah." Mana kata telitinya pendengaran ahli kubur, dia dengar. Ya, maka di sinilah kita katakan bahawa pergi ziarah kubur, kita bercakap-cakap pada kubur, dia dengar tak dengar? Cakaplah, mak, contohlah kan, saya datang lama tak jenguk mak, cucu mak dah ramai dah, ada 8 orang dah ni, 10 orang dah kan, bawa ramai kan. Tak, ni mak nama ni sekian, kita sebut je kan. Dia dengar dalam kubur. Tapi apa manfaat dia? Tak ada manfaat. Jadi manfaat ahli kubur ialah bila kita doa kepada dia. Datang kubur, kita tahlil, kita doa pada dia, itu manfaat dia. Ya, adapun bila kita nak bercerita pada ahli kubur, mak nak cerita ni nak meluahkan rasa hati kita. Manfaat itu adalah pada orang yang bercerita supaya lega hati dia, dapat lepaskan apa yang terbuku di hati. Jadi bila kita kat kubur nak bercakap tak boleh. Tapi jangan sampai kita lebih banyak bercakap daripada berdoa. Sebab manfaatnya ialah doa sahaja. Jadi kita kena fokus pada manfaat yang ada pada penghuni kubur.
Nak cara-cara lah. Nak luahkan perasaan kita. Ya Allah, aku tak boleh lah dulu masa mak aku hidup. Mak aku lah tempat aku luahkan perasaan, luahkan kata-kata. Jadi aku nak luahkan pada kubur mak aku. Boleh tak? Boleh, luahkan. Itu manfaat pada kita. Supaya hati kita tenang. Tapi jangan sampai kita meluah-luah sampai doa sikit je. Luah lagi banyak daripada doa kan. Luah sampai 90%. Doa 10% je. Allahumma firraha warhamha wa'afiyah wa'fadha. Balik. Kan? Rugilah. Apa manfaat pada ahli kubur? Jadi kita kena balancekan benda tu dan lebihkan doa padanya. Allahu a'lam. Ya. Baik. Lagi? Baik, kita masuk kepada tajuk hukum hakam kematian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku seiman, judul perbincangan kita saat ini adalah hukum hakam kematian. Wahai saudara-saudaraku yang dihormati, maut adalah salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu yang menjadikan hidup dan mati supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 2. Surah ni selalu kita baca sebelum tidur, lepas isyak kadang-kadang ada orang baca kat surah masjid kan. Ilmu pengetahuan telah sampai pada kemuncaknya, namun sampai saat ini belum ada yang mampu mengungkap hakikat kematian. Tak ada kan. Kita belajar sampai ke kemuncak. Orang gali-gali tentang ilmu alam ni, dunia ni bagaimana, sehingga orang nak kaji tentang matahari, nak buat matahari kedua dan sebagainya. Makna kata dah sampai dah kemuncak dah. Orang dah tahu dah. Tapi tak habis lagi. Namun sampai saat ini belum ada yang mampu mengungkap hakikat kematian. Apa yang berlaku dan macam mana orang tu boleh mati, tak boleh kekembalikan roh, tak boleh. Mereka tidak tahu apa sebenarnya kematian itu. Mereka juga mengetahui bahawa bagaimana seseorang itu mati dan bilakah dia akan mati. Tak ada siapa yang tahu. Kan? Cuba bayangkan zaman sekarang ni zaman apps. Ada orang cipta apps, boleh tahu waktu kita hidup berapa lama lagi. Kan? Semua orang boleh download apps tu kan. Kita boleh tanya, abang berapa tahun lagi? Tengok-tengok, ush, lagi 2 minggu. 2 minggu, Masya Allah kan. Saya dah lama tak update kan. Kita pun update. Ya Allah, lagi 2 hari kan. Kalau begitulah gayanya, canggihlah manusia ni kan. Tapi tak ada. Kita tak diberitahu kan. Sebab apa? Bayangkan kalau dalam apps tu dia tulis berapa lama hidup? 30 tahun lagi. Agak-agak yang orang hidup 30 tahun lagi apa dia buat? Adakah dia duduk masjid, duduk surau? Tidak. Enjoy lah dulu. 30 tahun lagi hidup kan. Batasnya masa panjang lagi. Jadi sebab itulah Allah rahsiakan kematian supaya manusia ini sentiasa bersedia. Bersedia, tak tahu bila mati kan. Sebab perkara ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian Allah Taala memberi amaran seksaan kepada musuhnya. Sebagaimana firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat 8, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan datang menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa-apa yang kamu telah kerjakan. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, kematian dapat menyingkap rahsia sebenar dunia, sehingga tidak seorang pun dapat bersenang lenang tak kala mengetahuinya. Baru kita nampak dunia ni macam mana rupa dia. Selama ni kita hanya nampak benda yang zahir ni, tak nampak yang hakikat sebenarnya. Dah mati kita baru nampak dunia ni betapa teruknya, buruknya dia ya? Dan waktu itu kita akan tahu kenapalah manusia ini patut tumpukan akhirat. Baru kita nampak. Tapi kita tak nampak lagi. Maksudnya kekayaan, kedudukan anak, kemegahan, apa jua yang dimiliki seseorang di dunia ini yang dapat membahagiakan dirinya akan menjadi tidak bermakna jika disebutkan kematian. Tak ada gunanya. Bila kita nak mati, anak ramai, boleh tak anak ramai itu tahan mati kita? Tak boleh. Harta banyak, boleh tak kita guna duit yang kita ada tu untuk menahan kematian? Tak boleh. Pangkat kita, tak boleh. Maka tak ada guna lagi kematian. Tak ada guna lagi segala-galanya waktu kematian itu tiba. Seorang lelaki bijaksana datang berjumpa dengan khalifah
dinasti Abbasiyah. Lalu khalifah itu berkata padanya, sudahkah engkau melihat keindahan istanaku ini? Dia menjawab, sudah, aku telah melihat semuanya. Khalifah bertanya, sudahkah kamu melihat diriku? Dia menjawab, sudah, aku telah melihat dirimu dengan baik. Khalifah bertanya, bagaimana engkau melihat tenteraku? Dia menjawab, sudah, aku melihat semua itu. Khalifah bertanya lagi sambil mengharapkan pujian, lalu bagaimana pandanganmu tentang semua itu? Kemudian lelaki bijak itu membaca syair, engkaulah sahabat sejati jika kau hidup kekal selama-lamanya, namun sayangnya tidak seorang pun hidup kekal di dunia ini. Siapa khalifah ini? Harun al-Rashid. Ketika mana merintah, istana banyak, tenteranya banyak, hartanya melimpah ruah, maka dia terasa bangga sikit seronok. Dia panggil penyair-penyair Arab untuk memuji-muji dia. Maka ada di antara penyairnya melantunkan syair, wahai tuanku, wahai pemimpinku, hiduplah kau bersenang-lenang dalam istana yang megah ini. Dia pun suka, seronok. Apa saja yang kau minta, segera orang bagi. Kau nak apa bagi dia? Tentera kau bersusun, siap menunggu arahanmu. Dia kata lagi. Namun jangan kau lupa, saat nyawamu sampai di tenggorok, waktu itu ajal telah mendatang. Dan ketika itu segala apa yang kau ada ni semua tak berguna lagi. Pengsan Harun al-Rashid mendengar syair itu. Maknanya dia ingat kematian yang menghancurkan segala cita-cita dan apa yang dia ada. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang terpedaya oleh harta dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagi dirimu bagaimana kami telah melakukan terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar. Pada sisi Allah balasan makar mereka itu, dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung ganang dapat melenyapkan semuanya. Baik. Ini surah Ibrahim ayat 45 dan 46. Menunjukkan tentang dulu tempat yang kita duduk ni semuanya pernah dihuni oleh orang-orang lain. Tanah kita ni bukan kita asalnya. Ada pemilik asalnya lain dulu. Kita hanya mewarisi bumi ni. Bagaimana mereka hidup? Mereka bina istana, mereka bina gedung-gedung mewah, tapi akhirnya dibinasakan. Sebab tu zaman sekarang ni ada orang dah buat kajian dah, ya. Buat mungkin dahulu teknologi orang dahulu mungkin sama canggih macam kita ataupun mungkin lebih lagi. Kan? Tengok dekat piramid ada dinding gambar kapal terbang, pesawat, roket. Siapa yang lukis tu? Pada piramid tu dah berkurun kat dalam tu. Tapi menunjukkan mungkin dulu teknologi canggih juga. Tapi bagaimana mereka sekarang ni? Semuanya Allah lenyapkan. Ya? Dan Allah bagi perumpamaan-perumpamannya dalam Al-Quran untuk memberikan pengajaran pada kita. Kita ambil pengajaran tak? Bagaimana kaum Samud dahulu, kaum Ad dahulu, ya? Yang mana hidup mereka dulu Allah bagi kekuatan, kemegahan, tapi akhirnya melakukan maksiat, kemungkaran, Allah hanyutkan. Kaum Nabi Nuh AS yang mana hidup dalam keadaan mewah, ya, sehingga dia lupa pada Allah Ta'ala, Allah hapuskan. Maknanya generasi demi generasi telah mendiami kubur dunia ni. Kita ni generasi yang selanjutnya, yang sekarang ni, dan kita juga seolah macam mengulangi balik apa yang orang dulu buat. Ni kita takut, ya, dengan generasi sekarang ni. Mungkin kita dalam masjid surau ni tak melakukan apa yang dikatakan, sebab kita memang dah mengaji, duduk dalam surau. Bagaimana mereka yang kat luar sana, yang bukan berada dalam situasi kita, macam mana kita nak selamatkan mereka ni? Datang, jadi kena pujuk rayu, apa cara dakwah sekalipun. Tengok dahulu sahabat-sahabat Nabi, dia keluar jauh-jauh, pujuk orang datang, hadir semayang, dekat pada Islam, kan? Zaman sekarang ni kita kena ikut trend, kan? Zaman sekarang ni nak ikut trend macam mana? Buat hashtag geng subuh macam Jumaat, kan? Jemput artis, jemput influencer, siapa-siapa saja yang terkenal, maka orang ramai datang. Ada yang pertikaikan, dia datang bukan kerana Allah, sebab ada artis, sebab ada ustaz hebat datang ceramah. Tak apalah, yang penting dia datang. Fokus utamanya yang penting dia datang, kan? Kita dah dapat tarik dia ke sini pun alhamdulillah, syukur, kan? Yang selebihnya serah pada Allah Ta'ala. Yang penting ikhtiar kita, usaha kita. Yang cakap pun tak datang, tu ruginya, kan? Ini datang bukan kerana Allah. Ikhlas tu dalam hati, siapa pun tak dapat baca. Yang boleh baca Allah Ta'ala saja.
Kita nak menilai orang bukannya kita menilai pada zahirnya, ya. Kita bukan menilai pada batinnya, kita boleh tengok zahirnya saja. Dalamannya betul ke, ikhlas ke tak ke, itu tugas Allah. Kan dalam manusia ni benda-benda macam tu dia banyak komplain lah, apalah. Kita buat dulu kan. Memang setiap amalan yang kita buat ni tak bermula dengan ikhlas. Tak ada amalan yang bermula dengan ikhlas. Ada ke? Kita mula-mula semayang, ikhlas ke kita? Tak. Nak menunjuk pada mak ayah kita, dah semayang kan. Mak kata bagus abang dah semayang. Kita juga macam tu, tengok anak kita dah semayang, bagus abang, bagus kakak. Dia seronok dipuji. Memang kita nakkan pujian dahulu. Lama-lama bila kita biasakan kebaikan, maka datanglah keikhlasan. Sehingga kita tak solat subuh pagi tadi pun hati kita dah tak keruan dah. Ya Allah, tak solat subuh tadi kan, terlajaklah bangun pukul 11 bangun. Lama sangat tidur 11 pagi kan. Hati tak keruan semayang subuh kan. Nak angkat kunut pun sebersalah kan, takut orang nampak kan, bawah macam ni je kan. Tapi kita nak buat juga kan, sebab dah menjadi kebiasaan. Hati kita dah ikhlas. Jadi begitu dah dalam manusia ni, ajak orang kan. Sebab itulah ulama-ulama dahulu dia sanggup memberi upah bagi orang yang hidupkan solat jenazah. Solat jenazah bagi upah. Kan kita katakan ni tak ikhlas ni, bid'ah ni kan. Nabi tak pernah membayar upah orang sembahyang jenazah, kita pula bagi. Ini namanya metodologi dakwah, kaedah kita nak memujuk orang. Lama-lama bila orang nampak mayat tak bangun pun, tak ada badi mayat pun, maka orang pun datanglah ziarah jenazah tanpa mengharapkan upah tadi. Ini cerita orang dulu-dulu lah kan. Dulu-dulu dia takut badi mayat, ada kematian, tutup pintu, tutup tingkap, tak nak perginya. Macam-macam cerita hantu keluar. Jadi nak tarik orang datang ziarah jenazah, solat jenazah, kena bagi upah. Orang dengan upah dia datang, takut-takut tapi nak upah kan. Datang semayang, tak bangun pun, tak kena badi mayat pun, maka lama-lama hatinya terdidik. Itu cara kaedah, ya. Tuan-tuan kalau biasa pergi program dakwah orang asli, saya terlibat juga dulu, yang aktif juga saya terkejut, kata orang culture shock juga lah kan. Ustaz-ustaz yang kita dengar alim, ngajar orang dekat dalam kuliah masjid, dekat sana karaoke, tuan-tuan kan. Ustaz ni macam berkaraoke tuan-tuan. Rupanya memang tu cara dakwah dia. Orang asli memang suka karaoke. Nak tarik dia datang, nak buat crowded, kena karaoke dulu. Lepas dah ramai kumpul nyanyi seronok, okey kita bercerita pasal Islam, dakwah. Saya tengok cara dia, betul dengar. Lepas tu joget lagi, nyanyi lagi. Jadi lama-lama benda tu dia dah dapat tarik orang dapat Islam, dia dah ditarbiah, lama-lama dia akan jinaklah sendiri. Dia akan nampak mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi Islam tu ada caranya, kaedahnya, ya. Dia bukan terus hukum. Kita adalah tarbiyah, cara kita nak didik kita, ya. Baik, demikianlah dalam hidup kita ini, ya. Dunia ini semuanya akan dimusnahkan, ya. Adi bin Zaid, penyair jahiliah, pernah bermusafir dengan Raja Nu'man bin Al-Munzir sebelum kedatangan Islam. Adi bin Zaid terkenal sebagai seorang yang cerdik dan bijak. Sejak zaman jahiliah, dia telah bersumpah untuk tidak minum arak selama-lamanya. Tak kala dia duduk bersama Raja Nu'man di bawah naungan pokok, Raja Nu'man tadi terus minum arak. Lalu si Adi tadi berkata padanya, "Bolehkah aku katakan sesuatu kepadamu, wahai rajaku? Dan aku berharap engkau tidak marah kepadaku apa yang aku cakap ni." Lalu Raja Nu'man tadi pun menjawab, "Ya, katakanlah." Adi bin Zaid kata, "Wahai tuanku, tahukah engkau apakah yang dikatakan oleh pokok yang duduk kat sebelah kita ni?" Dia bagi perumpamaan ni, ada pokok kita sandar ni. Apa yang pokok ni sedang cakap sekarang ni? Lalu raja pun pelik, tentulah pokok ni tak boleh bercakap kan. Namun Adi bin Zaid pun memberi nasihat kepada Nu'man, Raja Nu'man tadi, dan dia berkata, "Wahai tuanku, pokok ini berkata, berapa ramai manusia yang datang berdiam duduk di tepiku, macam kita sekarang. Air bersih mereka campur dengan khamar, arak. Bertahun-tahun mereka menikmatinya, namun kini mereka telah menjadi bangkai." Dia kata begitu, ya. Maksudnya, tidakkah engkau mengambil iktibar daripada nenek moyang kau yang telah menjadi bangkai, sedangkan engkau masih minum arak? Tidakkah engkau memikirkan dan merenunginya? Kau buat maksiat lagi, sedangkan
Orang dahulu yang buat maksiat semua dah jadi bangkai dah. Maknanya dah mati dah. Kau tak menginsafi ke nak buat lagi benda ni? Kalau lah orang yang dah mati tu boleh bangun, cerita balik pengalaman dia waktu dalam kubur, tentu kita takkan buat maksiat satu pun. Ya. Kalau lah jenazah yang kamu tangisi itu boleh bangun balik cerita tentang pengalaman sakaratul mautnya, tentu kamu akan berhenti menangisi si mati, bahkan menangisi dirimu semula, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Kita akan menangis diri kita sebab mendengar cerita pengalaman orang mati tadi. Tapi itulah, dekat orang Melayu kita ni, dia tak cerita benda-benda macam tu. Dia cerita orang mati kalau boleh hidup jadi hantu, kan? Jadi orang takut, kan? Orang mati boleh hidup jadi hantu, cekik orang, kan? Dia tak cerita orang mati kalau boleh hidup, cerita tentang pengalaman mati dia tadi. Tentu yang sah benda tu. Tapi tak ada cerita macam tu lagi, kan? Belum keluar lagi, kan? Jadi tuan-tuan, di sinilah kita nak ambil pengajaran bahawa satu hari nanti kita akan pergi, maka ambillah iktibar daripada kematian orang-orang sebelum kita yang telah pergi. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta maaf sebab kekurangan, kekilafan, kelanjuran kata-kata dah masih ambil. InsyaAllah ada pertemuan, ada rezeki kita berjumpa lagi. Bab hukum hakam kematian ini lebih kepada fiqh jenazah. Kita akan ceritakan tentang 36 persoalan fiqh jenazah. InsyaAllah sebelum dia baca dah, kita akan ulang balik soalan yang sama. InsyaAllah tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.